Baik, kemudian kita lihat, ini pun masalah banyak yang orang sentuh. Ni masalah banyak orang sentuh, apatah lagi kita sekarang berada pada musim percutian, kan? Rata-rata ada kenduri, tapi kenduri ni, kan, walimatul urus, kenduri perkahwinan ni biasanya buat masa cuti lah, tapi kadang tak, dia tak kira. Dia kata kalau buat masa cuti, kan, ramai lagi, ada mai kat tempat dia, ada mai kat kenduri dia, ada yang tak mai. Pasal apa? Pasal ramai pun duk dah tengok tarikh duk belaga lah, dia ambil masa sekolah, kan. Bukan kata hari-hari sekolah tu, maksudnya satu Ahad, hari yang tidak cuti umum, kan, cuti biasa tu, ada yang buat macam tu. Baru ni ada yang buat hari Jumaat. Kita jarang buat kenduri hari Jumaat, kan. Tengok tarikh betul-betul, hari Jumaat, Sabtu lah, nak pasti itu telefon, kan dekat tu ada nombor telefon, betul tak? Jumaat, kan, begitu. Jumaat biasa, Sabtu Ahad lah belah kita ni, tapi ada yang buat pada hari Jumaat. Siapa nak ambil awal tapi saya pergi lepas main Jumaat, kan, tapi dia start pukul 12. Tu kita nak siap main Jumaat macam mana? Begitu. Tapi ramai, alhamdulillah. Baik tuan-tuan, kita lihat ada hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari 5177 di sahih. Dalam Sahih Bukhari, sabda Nabi, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a laha al-aghniya'u wa yutrakul fuqara'u wa man taraka ad-da'wata faqad 'asallaha wa rasulah. Sabda Nabi, syarrut ta'am, seburuk-buruk jamuan. Hati-hati kita nak buat kenduri ni, jangan sampai majlis kenduri kita ni dianggap sebagai seburuk-buruk jamuan. Seburuk-buruk jamuan ta'amul walimah, jamuan kenduri kahwin, yud'a lahal aghniya, yang semata-mata menjemput orang kaya. Orang kaya je. Assalamualaikum, salam. Ni orang kaya kan? Ya. Dia tanya macam tu dulu. Apa karut sungguh. Orang kaya? Ni orang kaya. Ni ada ni nak jemput makan kenduri, ada kad lagi. Special punya kad. Buka, bunyi muzik macam-macam. Kan? Assalamualaikum. Assalam. Kaya? Miskin? Oh, miskin. Oh, silap rumah. Assalamualaikum pi. Jahat. Yang panggil kenduri itu jahat. Dia pilih-pilih rumah, orang kaya dia jemput. Buat kenduri yang jenis duk pilih-pilih orang kaya, orang miskin dia tak jemput ni, kenduri yang buruk, yang maksiat. Wa yutrakul fuqara, dan meninggalkan fuqara, tak diundang, tak dijemput, tak maaf, kan. Ni orang kaya ke miskin? Pakai miskin sama, pada nama dia pakai. Ni macam mana kita pakai besar-besar kat rumah ni? Kereta siapa? Kereta saya. Takkan pakai dah kereta. Saya jutawan pakai. Dia jutawan pakai. Jutawan pakai. Ada orang kadang-kadang ada nama macam tu. Wa man taraka da'wata faqad 'asallaha wa rasulah. Sesiapa yang diundang ke majlis kenduri kahwin itu, kan, tiba-tiba dia tak pergi, dia tinggal jemputan tu, dia tak pergi lah, kan, maka dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Dosa dia. Pasal apa? Wajib. Kenduri apa yang wajib ni? Ni yang kita sebut al-walimatul urus. Wajib kita pergi. Saya tak mau pergi. Jangan dok kata hang ni berdosa, hang maksiat, nanti dulu. Kan? Pasal apa tak pergi? Siapa tak pergi? Saya habang dah dekat tuan rumah hari tu, dia panggil kan, dia tak panggil, dia panggil, tapi saya habang dah, saya tak boleh pergi, kan. Hari yang sama saya nak pergi Kuala Lumpur, tak apa, kan.
Tak apalah. Pasal apa? Pasal dia tahu, tarikh ni saya tak boleh pergi. Pasal saya ada tugas. Tak kiralah apa-apa asal dia ada tugas. Terus terang kata tak boleh pergi. Kan? Ni kadang kita nak jaga hati orang. Nak jaga. Kan? Tak gerak. Kan? Kita panggil dulu demai. Takkan dia panggil kita tak pergi. Kan? Main minggu depan tengok tarikh. Boleh. Tak main jana, kita satu kampung. Kita kawan sekali, anak kita sama umur, macam-macam. Kan? Abang mai nak jaga hati dia, apa dia tak pergi? Nak pergi macam mana? Kan? Tak ada kerja. Tapi hari tu kata nak pergi siapa? Kan? Abang terus terang, tak maaf lah, kan tak mau tapi kan? Gitu. Kan? Kalau kita boleh pergi, kan? Kalau kita boleh pergi ya? Tak ada apa. InsyaAllah boleh pergi. InsyaAllah. Itu yang kata kan. InsyaAllah. Jangan kata confirm saya boleh pergi. Apa tak pergi? Kawan sebasar lagi makan, aku tak pergi, aku kan tak tahu, aku suka makan. Kan? Boleh. Duk kata boleh saja, dia tidak sebut insya-Allah. Tak boleh macam tu. Ni perjanjian dalam Islam ni kena sebut insya-Allah. Sekira kalau dia tak boleh pi, sama ada dia lupa ke, kadang boleh lupa. Kan? Lupa ataupun sakit, tiba-tiba sakit. Tiba-tiba cek positif. Tak boleh pi. Nak kena kuarantin. Tak boleh pergi. Itu tak apa. Pasal apa? Saya tak boleh pergi, bahaya orang lain. Memang tak boleh pergi. Memang tak boleh pergi. Tetapi berdosa lah. Sebab apa? Sebab dia janji kata, mana boleh tak pergi. Sebutlah insya-Allah. Bagi yang boleh pergi, sebut insya-Allah. Yang tak boleh, terus terang kata tak boleh. Minta maaf, saya tak boleh pergi. Duk ambil hati pasal apa? Nampak kan? Baik, jadi ulama kata hadis ini yang kata hukumnya apabila dijemput maka wajib dia pergi. Pertama sekali kenuri inilah, kenuri walimatul urus. Satu. Yang kedua, ada syarat. Ada syarat. Apa dia syarat dia? Sekiranya pada majlis tersebut ada maksiat, tak wajib pergi. Tak wajib pergi. Kan? Pasal apa? Ini ulama disebut illa kan, ayakuna fiha mungkar. Kalau ada kemungkaran pada majlis tersebut, tak wajib kita pergi. Assalamualaikum, ni minggu depan ada buat jamuan tapi tak besar lah. La ni orang tak buat besar-besar kan. Nak jaga sama like SOP apa semua ni. Gitu kan. Dia habaq lah. Ni anak yang lah ni, anak lah. InsyaAllah lah, nah kita sahabat-sahabat ni mailah nak menyerikan majlis apa itu ini kan? Kalau nak tanya kan? Katanya tak payahlah, tak payah kan? Pasal apa? Pasal lagi tanya lagi dia luka hati dia. Kena jaga perasaan sahabat kita. Boleh pergi tak? Boleh. Kata insya-Allah saya hadir kan? InsyaAllah. Janganlah duk siasat, duk tanya. Tapi kalau dia yang habaq, ada apa? Dia yang habaq. Ni nak jemput, ada kenduri kahwin rumah saya minggu depan kan. Pas kita tak kata apa lagi, dia terus lagi. Dia kata adalah jemputan kan, Ratu Pondan. Tu dia punya kan, senarai apa dia, persembahan mau dia habaq. Kalau macam tu macam mana nak buat? Abang ke dia, saya ada urusan, tak apa kan? Nak ada apa? Tak apa. Pasal apa? Kalau abang kata kalau macam ni saya tak mau duk bergerak, hang pun sopa dulu, hang baru tobat marin dulu kan. Jadi masalah lah. Abang lah ni saya tak lepi, saya ada urusan, tak maaf. Pasal apa? Pasal tak boleh kita nak hadir kerana ada kemungkaran kan? Kecuali kalau kita tak tahu kan, tak tahu sampai duk makan sedap apa semua, apa satu persembahan keluar. Yang tu ulama kata apa dia? Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili.
Dia kata apa? Dia kata kalau awal kita tahu maksiat tak boleh pergi, tapi tengah-tengah kita duk mengadap hidangan, masa tu lah tunjuk tunjuk ni apa semua kan, ratu kebaya ke apa ke kan. Yang ni ada satu majlis kenduri saya pergi, ratu pondan betul. Tu dengar mohong ni apa duk reka ni, mana ada pondan nak cari pun payah, mai duk ratu-ratu pondan pula. Rupanya sungguh kan. Kalau kita tak tahu macam mana, makanlah cepat-cepat, janganlah cepat sangat kan, sampai duk terjun jatuh mati macam tu tak usah, slow-slow lah, tapi jangan duk layan kan, jangan duk layan, jangan duk gelak sama, duk teropong tengok, tak payah kan. Tengok ke makanan tu, makan tu, so duk peduli apa kan. Habis-habis lagi jumpa tuan rumah, Assalamualaikum, balik kan. Itu je. Ada satu kenduri duit kahwin lah, buat kat satu dewan, ramai orang terkenal kan. Baiklah, saya pun masuk main dengan keluarga, masuk makan pun semua. Tengah makan tu kan, persembahan Ratu Pondan. Ratu pun apa lagi, kalau orang tengok lah, ustaz pun tengok Ratu Pondan tu yang tak syok. Tak apa, kita makan sampai habis. Saya pun berdiri nak balik, mai satu ustaz, Assalamualaikum ustaz. Lah entah dah, anak awal lagi. Ustaz tu kata anak awal lagi. Dia pun ambil berkat, dia pun kata berkat ustaz, dia tu ustaz kan. Tuan kenduri tu panggil dia nak ambil berkat dia. Saya baca doa selamat. Saya kalau saya tahu ada Ratu Pondan saya tak baca ustaz, jom mana ustaz, saya apa hukum dia kan. Saya subhat dah. Tahu tak? Tak tahu kan. Dia pun panggil saya punya pulun doa ke, duk perkemah doa kami lah sebelum nak main, baca pedoh-pedoh elok-elok kan. Tiba-tiba kalau anak pun tak tahu, dia pun begitulah kan. Tapi kalau tahu daripada awal, dia sebab apa? Sebab ini adalah kita kata majlis kemungkaran, maka tidak wajib untuk kita hadir. Baik. Maka ulama-ulama mensyarahkan hadis ini, apa dia yang dimaksudkan dengan walimah ini, iaitu walimatuz zawaj, walimatul urus, maksudnya walimatuz zawaj. Ini ulama kata, sebab tu kita terjemah siap-siap dah tadi, iaitu perkahwinan. Dan yang dimaksudkan dalam hadis ini, apa dia, seburuk-buruk jamuan ini, iaitu hanya menjemput orang-orang kaya, orang-orang yang senang, orang-orang kenamaan, tanpa memperdulikan orang susah. Sedangkan apa dia, tujuan utama kenduri kendara ni, terutamanya walimatul urus. Sebab apa? Sebab tambah la ni kan, jamuan perkahwinan lah ni kan. Tak macam dulu, lah dengan apun balik ada kan. Hari tu saya pergi dalam tak sampai sebulan lagi kan. Kita nak pergi awal lah, cuaca tak apa nak elok kan. Petang satgi hujan turun ke, pergi awal sikit. Awal pun kira start boleh makan tu, kita makan lah. Itu dengan anak-anak kan, dia pun suka dengan es krim tak keluar lagi. Dia kata es krim lepas zuhur, larat kita nak tunggu kan. Tu saat ni baru dia pun duk buka meja, apa dia, kambing golek. Tak apa kan, mau sabak banyak kan, tak ada sini tempat lain. Itu kita nak cerita apa dia, jamuan sekarang ini macam-macam, dengan popcorn kan, coklat telur balik, tu biasa sangat begitu. Jadi orang yang susah, orang miskin ni, Allah kesian, tak dijemput. Tengok kok jom mak, jomlah mak kan, orang pakai api pun tak jemput kita nak kan. Tak boleh ke kita pergi kan, macam rumah tu buka rumah tu buka kan, nama rumah tu buka, so siapa nak pergi lah. Yang ni dia tertutup orang tertentu, orang yang dapat jemputan. Kesian kat orang susah. Kenduri itu adalah kenduri maksiat kan.
Kenapa? Kerana wadda'watu ilaiha humul fuqara wal muhtajin. Yang betul-betul yang kita nak undang siapa dia? Orang fakir miskin, orang yang berhajat. Depa-depa yang kaya jutawan pun semua ni tak gaduh nak makan ke tempat lain pun boleh makan. Kadang-kadang depa makan pada depa rasa-rasa rasa-rasa kita punya duk idang ke depa ni rasa sikit tinggal. Kita seronok tu bila kita letak sepinggan pun habis dengan pinggan pun kali makan depa nak makan. Seronok tengok depa makan. Dan ulama kata berdasar kepada hadis ini maka melarang hanya jemputan itu tertentu saja, orang-orang senang, orang kaya. Ni kadang kalau kata yang berlaku itu di kalangan orang yang tak faham, yang tak berapa mengaji tu tak apa. Tak apa kita nak terasa sangat. Depa tak faham Ustaz, depa ni kan bidang agama, depa ni dunia Ustaz. Begitu kan. Tapi kadang-kadang yang buat jamuan, yang dijemput VIP apa semua kenamaan ni pertama sekali depa tak buatlah kat biasa-biasa, kat corok-corok kampung taman, depa buat kat hotel. Biasa kalau hotel siapa pergi? Siapa yang tak boleh masuk? Itu cerita dah. Orang kenamaan lah. Tengok apa ni kasut berlumpuk tak boleh masuk. Assalamualaikum ni ada kenduri ke kat hotel ni? Ada ni nak pergi mana? Pakcik nak pergi mana? Nak makan sama? Tak boleh. Pakcik dapat undangan tak? Confirm tak dapat. Sian. Dia baca kat luar tu menu makanan tu macam-macam. Terengin tapi tak boleh. Yang ni kadang-kadang yang buat kenduri yang hebat-hebat itu, hotel-hotel yang berbintang-bintang ni, orang yang pandai agama. Kadang-kadang pakar motivasi. Kadang-kadang banyak dia bagi tip ni time apabila dia buat kenduri jadi macam tu. Padahal sebelum tu tak tahu, lepas pada tu pun mungkin jenis duk bagi nasihat ke orang. Tuan-tuan, ini tip bagi Allah Ta'ala sayang ke kita apa semua, nak berkat keberkatan itu ini. Tiba-tiba sekali dia buat kenduri kahwin dia dah jadi maksiat. Pasal apa? Tak panggil lah orang-orang yang amat bahajat fuqara wal masakin tu. Dia panggil orang kenamaan, dia panggil artis-artis, dia panggil selebriti, dia panggil orang-orang yang top-top, yang terkenal. Jadi hukum apa kenduri itu? Maksiat. Wajib kan kita pergi? Betul faham tak boleh pergi. Loh, saya dapat undangan. Pasal apa hang dapat undangan? Sebab saya terkenal. Kalau hang pergi juga, apa hukum dia? Bersubahat. Sini pun ada keterangan dia. Sini pun ada keterangan dia. Apa dia? Orang yang terlibat itu sama kongsi saham dosa itu. Kita tengok di sini. Waman ajabahu, masuk dia tahu bahawasanya orang miskin, orang fakir ni tak lepi. Tentu dah dia tahu dah. Pasal apa? Buat dekat tu dia berapa bintang, 5 bintang dan sebagainya. Hotel-hotel yang hebat-hebat. Yang masuk tu semua pakai elok-elok, parking kereta besar-besar. Dia tahu dah kalau macam ni orang susah tak akan pergi. Dia pergi juga, waman ajabahu faqad syarakahu bihissatin min su'i maqsadih. Maka kongsi samalah dosa maksiat tuan punya kenduri itu. Apa tuan-tuan? Yang ni berlaku banyak. Kadang dia buat pasal apa? Pasal dia duduk kat sana, dia buat kat sana. Dia duduk kat Kuala Lumpur, ada bisnes dia kat sana, dia buat kat Kuala Lumpur, hotel yang hebat. Tapi oleh kerana dia ni asal daripada belah utara, dia balik belah utara pula, buat sini pula hotel juga. Bukan salah kalau nak buat kat hotel, tak salah. Tetapi jangan pinggirkan orang miskin dan orang susah ni, jangan pinggirkan. Tak salah pun kalau kita nak buat 2-3 hari. Hari pertama sebab apa? Sebab kita akad nikah keluarga. Hari kedua, tapi kenduri ni utama siapa dia? Tersebut dah tadi, fakir miskin. Hari kedua fakir miskin buat kat mana? Hotel.
hotel kan. Hari ketiga hotel juga orang kaya kan. Nampak tak? Kita panggil orang miskin orang kaya, Ustaz tak boleh campur Ustaz. Siapa suruh campur kan? Siapa suruh campur? Kalau kata payah Ustaz kalau nak campur, tak payah campur. Duit banyak, duit Ustaz saya duk buat duit. Dah duit banyak buat hari berasingan, tidak ada salah. Tuan-tuan boleh buka Sahih Bukhari, dia ada bincang yang banyak, sehingga ulama kata lebih daripada 7 hari. 7 hari pun tak apa. 7 hari punya kenduri, tiap-tiap hari itu kenduri dia ya. Pasal apa? Duit banyak. Dia tahu ni keluarga dia, ni kawan-kawan dia, ni orang kaya, ni orang miskin. Sebab tu jangan pula orang kaya hotel, orang miskin kat kampung kan. Itu pun tak mau juga. Ada yang tak kena kat situ. Tapi saya buat kenduri juga. Siap orang yang susah pun teringin juga kan. Makan di tempat yang berekon, yang selesa kan, pun seronok. Doa mereka mustajab. Orang susah ni doa mustajab. Lagi bertambah berkat harta kita buat macam tu. Kemudian ada satu lagi hadis riwayat Imam Muslim bernombor 1432. Sabda Nabi SAW, syarru ta'am ta'amul walimah, seburuk-buruk jamuan kenduri ini adalah jamuan kenduri yumna'uha man ya'tiha. Yumna'uha man ya'tiha, apa maksudnya? Dilarang, ditegah orang yang sepatutnya datang. Kenduri itu siapa yang betul-betul kena diundang? Orang susah, orang miskin kan. Tiba-tiba mereka ni tak ada tempat, tidak ada undangan. Wa yud'a ilaiha man ya'baha, dan yang mereka jemput tu pula orang yang tak berapa berhajat. Pasal mereka ni kaya, mereka ni kaya, nak berhajat apa sekali mereka main dengan mulut mereka kadang-kadang. Bukan semua ada kan. Ada geng-geng mereka ni ada ego dia apa. Saya tengok kan, tak lawan kenduri kita dulu, nampak kan, ni apa punya masakan. Tapi kalau panggil orang miskin dah nak kata macam tu, tak ada. Alhamdulillah ya Allah, boleh masuk hotel tu pun alhamdulillah ya Allah, seronoknya ya Allah, boleh makan masya Allah kan. Sekali jilat tu dia punya teliang kepala, nikmat. Orang kaya tak macam tu. Sengah-sengahnya kan, yang sombong-sombong ni dia cemuh, dia apa ni kurang garam lah, kurang rasa lah. Kena yang panggil pula yang syekh-syekh kan. Dia begitu. Wa man la yujib da'wata faqad asallaha wa rasulah. Sekiranya kalau majlis itu sempurna, elok, baik kan, pemilik kenduri itu taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul, wajib kita hadir. Wajib kita hadir, kecuali kalau kita habang awal-awal kita ada urusan, itu tak ada masalah apa. Boleh kita kata insya-Allah, mailah seberapa yang termampu kita main kan. Dia begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka kerana itu kalau kita lihat dalam kitab kita kan, kitab fiqh kita, Mughni Muhtaj jilid 3 muka surat 246, satu lagi Nihayatul Muhtaj oleh Syekh Ramli jilid yang ke-6 373, yasqutu wujubul ijabati da'wah. Maksudnya apa? Tak wajib dah. Kewajipan nak hadir ke majlis kenduri itu dah jatuh dah, tak wajib. Idza tussa bid-da'wati al-aghniya dun al-fuqara. Sekiranya majlis itu hanya dikhususkan orang kaya, orang kenamaan, orang tertentu sahaja, tanpa orang miskin fakir, maka wajib, tapi dah tak jadi tak wajib dah. Dah jadi tak wajib dah. Pasal apa? Pasal yang patut diundang tak diundang kan. Tapi kalau kata buat khawatir, tanya dulu, Assalamualaikum, hari ni saja kau buat, siapa yang diundang pada hari ini kan. Hanya orang-orang kaya. Hari ini raja-raja sultan. Tu kawan-kawan kita di kalangan selebriti, itu isu. Ada tak dalam senarai jemputan ni orang susah? Lusa. Semua ada. Anak-anak yatim. Anak-anak yatim, budak-budak tapi sekolah. Itu lepas pada lusa.
oi hebat, berkat insya-Allah. Allah Taala akan bantu urusan dia, akan berkati kehidupan dia, akan mencantu keadaan dia kan. Tapi kalau kita nak campur semua sekali, mustahil lah kan. Pasal jemputan kita bukan seorang dua, ramai, ada setengah yang terkenal ni kan, boleh beda macam tu kan. Maka kenduri yang sebegini hadirlah. Kenapa? Kerana menyahut jemputan kenduri itu hukumnya adalah wajib, dan wajib kita main. Saya nak main macam mana? Saya puasa pun main lah kan. Kalau puasa sunat atas kita, kalau kita nak buka puasa sunat, kalau tidak puasalah. Abang kat tu rumah ni saya puasa, tak apalah kalau nak puasa begitu kan. Tapi kalau puasa wajib seperti mana nazak atau kita nak qada, maka jangan kita buka. Itu je. Tapi ramai kadang-kadang depa buat alasan, saya tak pi pasal saya puasa kan. Puasa apa ni? Puasa apa? Ni puasa sunat 3 hari sebulan. 3 hari sebulan kan. Begitu. Tak boleh kan. Pasal apa? Menyahut undangan kehadiran kita, sekiranya jemputan itu, majlis itu tidak maksiat, maka wajib kita hadir. Macam perempuan. Oh. Terbuka lah. Cuma DJ lah. DJ dia buat macam perempuan, padahal dia tu lelaki. Yang menyanyi tu perempuan. Tak boleh. Itu juga maksiat kan. Itu juga sebab apa? Sebab suara perempuan ni betul kan. Ada orang kata apa kata apa suara aurat kan, apa kata suara aurat kan. Sebenarnya suara perempuan ni dia terbatas, hanya boleh didengari oleh mahram dia saja. Ajnabi tak boleh. Apa kita buka pula lah apa hukum nyanyi-nyanyian kan. Ni hampa duk berkaraoke ni, hampa menyanyi ni, itu dia khalayak. Suara tu sendiri tak ada masalah apa, sekiranya kalau dia seorang pensyarah, ustazah duk mengajar, berceramah, tak ada masalah apa yang tu kan. Zaman Nabi pun ada yang berlaku, zaman sahabat pun ada yang berlaku, pergi jumpa kan, golongan-golongan syekhah-syekhah, perempuan-perempuan yang alim yang main jumpa Aisyah, Ummu Salamah sebagainya, tanya bab hukum kan. Tu tak ada masalah. Tapi mai duk lenggok-lenggok suara, habis pakat duk dengar yang bukan mahram dia kan. Ni pula duk berkaraoke pula dengan yang bukan mahram dia kan. Kalau dia seorang atas pentas apa orang duk dengar kan, maka tak boleh, hukumnya maksiat. Tu pun sama juga, kita tak tahu Ustaz, saya tak tahu Ustaz, sedap-sedap duk makan kan, depa buat karaoke Ustaz, mana tak apa, layan makan tu pergi balik kan. Hati kita tidak redha sama sekali. Hati tu penting, jangan hati pun duk setuju juga kan. Kalau kita mampu, itu maksiat, kita mampu tak cegah dengan tangan kita, dengan lidah kita, tak berani Ustaz kan, saya tak berani lagi, saya tak sampai ke tahap itu Ustaz. Hati kita tak redha, tak setuju, makan cepat-cepat lagi, minta dia pergi jumpa tu rumah, kalau ada kalau tak ada, mana tu rumah tu tak apa, balik insya-Allah tak ada masalah apa kan. Kadang tu rumah bagus, dia jaga semayang kan, masuk dia semayang zuhur kan, mana tu rumah duk cari sungguh tak payahlah kan. Sekarang kita tanya tu rumah masuk dalam kot, tak apa ni saya nak balik, assalamualaikum kan. Begitu, itu juga dianggap sebagai maksiat kan. Dia begitu. Yang karaoke tu tadi, yang DJ tu kan, yang DJ tadi tu dengan rambut palsu, tanggungjawab lah, mana boleh duk pakai rambut palsu kan. Ni cerita dia, kita sebagai orang yang hadir, Ustaz macam mana Ustaz, mereka duk berkaraoke dengar suara perempuan, tak boleh kan. Tapi itulah yang duk ada sekarang ini, nak bagi kan seri majlis dan sebagainya. Kita nak keberkatan yang sebenar. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi